Saya sebenarnya biasalah sekarang musim panas dan juga bila bercakap lebih kurang 5-6 jam sehari tanpa henti 7 hari seminggu, dia akan sampai masa akan hilang suara. Jadi pagi tadi saya ingat saya memang kena cancel untuk hari ini dan hari esok. Cuma saya ada satu saja masalah. Masalahnya ialah pilihan raya besar kemungkinan akan berlaku di antara 30 April ke 6 Mei 2018. Maksudnya, kita hanya ada 8, tak sampai pun 7 minggu sebelum pilihan raya umum akan datang. Jadi kalau 7 minggu dan saya ada sekitar 50 kerusi parlimen yang saya bantu dan saya buat sibuk-sibuk macam ini, kalau satu pusingan, 2 hari 1 minggu, saya hanya boleh turun ke lebih kurang 8 ke 10 kursi parlimen. Kalau saya tak datang hari ini di Kuantan, maksudnya untuk tunggu pusingan sekali lagi di Kuantan, kena tunggu lebih kurang sebulan daripada sekarang. Jadi, sebab itu saya kata suara ada ke, suara tak ada ke, hatta pergi cari madu tadi. Cuma saya selalunya lah, suara tak ada bila di bawah. Bila saya atas pentas untuk hentam Najib, suara saya datang balik insyaAllah. Alhamdulillah kita telah selesai agihan kerusi untuk parlimen dan kita juga telah selesai agihan kerusi untuk negeri-negeri seluruh Malaysia yang minggu depan hanya tinggal Selangor sahaja yang akan diselesaikan. Kita tak bimbang sangat tentang agihan di Selangor kerana Selangor negeri kita menang. Orang tanya saya, tak bimbang ke YB selalu ceramah di luar, tak jaga kawasan di Pandan? Saya kata orang Pandan dah kenal Najib ni lama dah. Letak kucing pun Pakatan Harapan akan menang dekat Pandan. Jadi saya tak bimbang tentang Selangor, tentang Pandan kerana itu negeri yang kita akan menang besar. Sebahagian besar kerusi itu kita telah menang, maka untuk kita agihkan kerusi yang telah menang tu tak payah mana. Cuma saya mula dengan sebut, Alhamdulillah kita telah berjaya agihan kerusi kerana tak pernah berlaku dalam sejarah Malaysia, sepanjang saya tahu politik Malaysia lah, yang parti-parti perbankan berjaya mengagih-agihkan kerusi sebelum penamaan calon. Sebelum ini, kalau orang tanya kenapa rakyat bersama dengan pembangkang tapi bila masa masuk kempen tak menang? Sebabnya ialah kerana kita tidak dapat ketepikan perbezaan. Terus kita bincang pasal kursi, kita masih lagi berbahas sedangkan UMNO makin banyak rasuah dan sogok rakyat di luar. Masuk hari penamaan calon, bila masih lagi belum selesai, kita kerugian berbulan-bulan masa yang sepatutnya kita gunakan untuk kita berkempen. Sebab itu kita kalah sebelum ini. Sekarang, Najib, kalau kau berani, kau panggil pilihan raya sekarang. Kerana kita dah selesai agihan kerusi. Kalau di Kuantan kita dah tahu siapa yang pikul tanggungjawab di parlimen. Di Indra Mahkota kita dah tahu. Di Don kita dah tahu. Maka bila kita ada 4 parti di dalam Pakatan Harapan, keadilan bagi kekuatan dia, amanah bagi kekuatan dia, bersatu bagi kekuatan dia, dan DAP bagi kekuatan dia. Sebab itu kali ini saya pergi mana-mana, saya terus ulang berkali-kali bahawa saya ada keyakinan yang tinggi Pakatan Harapan akan ambil alih Putrajaya insyaAllah. Tadi saya jumpa lebih kurang ada 100 orang sukarelawan. Sukarelawan ni bukan orang parti, dia rakyat biasa yang nak membantu. Kita bagi ruang kepada dia macam mana dia nak bantu. Saya tunjukkan cara kalau nak telefon pengundi atas pagar macam mana, nak ketuk pintu, kenapa kita perlukan seberapa ramai mungkin rakyat biasa untuk menjadi ejen kira undi. Kita tunjuk semua. Cuma ada orang tanya lah, ada orang katanya, YB ni tak boleh bertanding. Dah silap-silap hari, saya dah ada 4 tahun hadiah. Percutian dibayar sepenuhnya oleh Najib dekat Sungai Buloh, 4 tahun. Jadi ada orang tanya saya, buat apa nak sibuk-sibuk? Sampai hilang suara satu hari 7-8 tempat.
Bagi saya mudah saja. Pertama, saya masih lagi makan gaji. Saya makan gaji walaupun saya tak boleh bertanding, saya masih dapat 26,000 sebulan. Memang betul, sebahagian besar 26,000 itu kembali kepada rakyat, bayar gaji, bayar untuk orang yang susah dan sebagainya. Tapi yang 26,000 itu saya tetap makan gaji. Selagi saya wakil rakyat, maka saya ada tanggungjawab yang cukup besar, terutamanya dalam keadaan kita ada Perdana Menteri macam Najib dan juga suami dia nama Rosmah. Sebab walaupun saya tak bertanding, walaupun kita dah hujung-hujung nak tunggu masuk pilihan raya, kita je yang rasa dah nak habis penggal, saya dah nak habis. Najib masih lagi nampak yang ini boleh ambil, yang itu boleh ambil, yang ini boleh ambil. Selagi dia jadi Perdana Menteri, selagi itulah wang kita dalam bahaya. Wang kita tiap-tiap hari hilang. Najib tak ada duit. Kerajaan persekutuan tak ada wang. Wang itu wang siapa? Wang kita. Bagaimana kerajaan persekutuan ada wang? Tadi ada orang tanya, YB boleh terangkan kat saya tak? Macam mana, kenapa pula Syahrizad Jalil dengan keluarga dia ni dapat pinjaman daripada kerajaan? Kenapa kerajaan bagi pinjaman, bukan bank ke bagi pinjaman? Saya gelak pun ada, garu kepala pun ada. Saya beritahu, Pakcik tahu tak? Saya beritahu dia dekat mana? Dekat Air Putih kan? Dekat Air Putih dah. Saya tanya, Pakcik tahu tak? Perdana Menteri ni, bila dia jadi Perdana Menteri, dia duduk di atas bank yang paling besar dan paling kaya dalam negara ini. Sama juga macam bank, kita ambil duit kita bubuh dalam bank. Bank pergi buat pelaburan macam-macam, dia pun bagilah faedah kat kita sikit-sikit, keuntungan sikit-sikit. Duit itu bukan duit bank, duit kita. Kita suruh dia jaga je. Itu bank biasa. Bila kita ada bank yang paling besar, kerajaan persekutuan, lagi naya kita. Macam mana dia kutip duit kita? Dia kutip cukai. Setiap tahun, kerajaan persekutuan kutip sampai 135,000 juta ringgit duit cukai. Duit siapa? Duit kita. Yang berniaga kena bayar, yang makan gaji kerajaan kena bayar, yang swasta kena bayar, yang luar negara kena bayar. Bayar cukai kat dia. Dia kutip 135,000 juta. Dulu-dulu orang Melayu kata, alah, yang cukai-cukai ni semua ini orang Cina pada muka dia. Sekarang ni, pakcik jual mi tepi jalan pun kena kejar cukai. Saya dekat Johor Bahru lebih kurang 2 bulan lepas. Abang tu restoran biasa, dia bukannya restoran mahal-mahal hebat pun, restoran biasa. Dapat surat cinta daripada lembaga hasil dalam negara. Kira-kira dia dimaklumkan kononnya dia tak bayar cukai, tak cukup, bukan tak bayar cukai, tak cukup bayar cukai, dah bayar. Tak cukup bayar cukai sebanyak lebih kurang 250,000 ringgit. Lebih kurang macam itu. Tambah lagi denda. Tambah lagi faedah. Tambah lagi penalti. Tambah. Jadi lebih kurang 360,000 ringgit kena bayar kepada LHDN. Dia peniaga restoran biasa macam kita ni. Jadi akhirnya, selagi dia tak bayar, maka dia kena penalti, denda. Tak bayar, maka makin naik. Akhirnya dia pun setujulah nak bayar. Tapi dia tak ada wang 360,000 ringgit nak bayar sekaligus. Akhirnya, LHDN kata boleh bayar secara ansuran. Bayar ansuran macam mana? Bayar 1,000 ringgit tiap-tiap hari selama 1 tahun, 365 hari. Siapa kata kita tak bayar cukai? Kita kena bayar cukai. Bayangkan orang berniaga restoran biasa, dia nak dapat untung 1,000 ringgit sehari pun payah. Lepas tolak bayar gaji, lepas tolak bayar, ini bukan quinoa pun, ini dia jual beras biasa ni. Beras, sayur, ikan, tolak gaji semua. Kalau dia dapat untung 1,000 sehari, hebat dia. Dia dapat 30,000 ringgit sebulan. Mana ada? Orang buka restoran, kalau dapat untung 6-7 ribu ringgit sebulan, Alhamdulillah sekarang. Mana ada orang makan dekat restoran sangat? Dah susah. Dia kena bayar 1,000 ringgit sehari. 1,000 ringgit sehari.
Sedangkan dia untung pun mungkin tak sampai 200-300. Sebab apa? Sebab kerajaan kita di bawah Najib, dia jadi toke bank paling besar. Kutip duit saja. Kutip daripada rakyat. Tak cukup dengan kutip cukai biasa, dia juga kutip GST. Kemudian dia kutip cukai kereta ni. Dulu sebelum PRU 13, saya naik kereta buruk keliling satu Malaysia. Memaklumkan kepada rakyat Malaysia bahawa harga kereta kita adalah antara yang paling mahal dalam dunia. Sebab dia paling mahal kerana kerajaan Malaysia kutip cukai sampai 80% atas biji kereta. Maksudnya kalau kereta itu, kereta harga RM50,000, harga sebenar dia dalam RM30,000 lebih je. Yang RM15,000 lebih itu adalah cukai excise yang dibayar kepada kerajaan. Tak ada dalam dunia ini orang kena pergi buat pinjaman bank untuk bayar cukai. Tapi kita bila kita beli kereta, itulah yang jadinya. Bila kita berambil pinjaman, bayar ansuran setiap bulan kepada bank, ansuran itu hanya 60% sahaja untuk harga kereta, 40% untuk bayar cukai kepada kerajaan. Cukai kita. Jadi saya beritahu ke abang tadi, dia kutip cukai 135 bilion, kutip GST 40 bilion, kutip cukai excise lebih kurang 12-13 bilion, kutip duit Petronas 20 bilion. Kutip ini, kerajaan persekutuan ada wang sebanyak 200,000 juta setahun untuk dia main-main. Untuk dia belanja. Jadi Najib, dia rasa dia toket bank lah. 200,000 juta setahun. Sebab itu, bila ditanya, kenapa pula dia pandai-pandai pergi bagi pinjaman untuk pelihara lembu ni? Kerajaan bukannya bank. Yang itu yang rakyat tak faham. Bila kita ada Najib untuk jaga wang kita, saya selalu sebut, dia samalah seperti meletak perompak untuk jadi jaga bank. Habislah duit dalam bank itu, dia akan rompak lah. Dia perompak, kita bagi kunci dia sebagai jaga. Jadi dia tengok, duit ada 200,000 juta, duit rakyat ini. Syahrizal nak berapa? 200 juta. 200 juta berbanding dengan 200,000 juta, pakcik tahu berapa? Dia macam kalau kita gaji 2,000 sebulan, kita nak bagi RM2 kepada anak kita pergi beli mainan. Itulah. Bagi dia, Allah, dia minta RM2 je, takkan tak bagi kot. Dah, nah, ambil 250 juta. Rosmah minta untuk pemata. Ya sayang, nak apa dia? Nak ambil 400 juta. Sebab RM4 dia bagi dia. Bila dia dah ada, macam kita gaji 2,000, 3,000 sebulan, isteri cantik, rambut besar, minta RM3, bagi RM3. Sebab itu saya kata, kalau orang tuduh saya, yang kamu sibuk-sibuk semua ni, kenapa? Kamu bukan boleh bertanding. Kerana wang saya ada dalam tu. Wang mak saya ada dalam tu. Wang anak saya ada dalam tu. Wang kita semua ada dalam tu. Dan yang saya paling tak tahan ialah, wang orang susah ada dalam tu. Orang macam saya, YB Fuzia Fakrul, tak apalah, kita orang senang. Saya selalu sebut, Allah tanggungan apa sangat, anak seorang kucing seekor. Bini seorang. Kan? Itu je saya ada, hutang dah habis bayar semua, kereta dah habis, rumah dah habis. Kalau saya sembang tepi jalan pun saya boleh makan. Saya tak apa. Ni orang-orang yang duduk tu, ke arah Pekan Pahang. Hari tu saya nak pergi Johor, lalu ke arah Pekan Pahang. Ramai mana lagi orang susah. Saya bincang dengan bini saya lah, anak umur baru 4 tahun tapi cerita nak hantar anak kat sekolah mana ni dah. Bincang, sembanglah dengan kawan-kawan. Anak kawan saya boleh masuk ke MRSM Alor Gajah bulan 2. Jadi kita orang pelik lah, macam mana anak kamu masuk MRSM bulan 2? Dia kata sebab sekarang ini banyak yang tolak untuk masuk MRSM kerana daripada 10 orang yang masuk MRSM, hanya 2-3 orang anak orang susah. Masalahnya, nak masuk tu kena bayar yuran, kena beli baju, kena bayar sumbangan. Kalau ada MRSM yang silibusnya ialah silibus luar negara, yuran periksa saja RM3,000 setahun. Orang Tanjung Lumpur boleh hantar anak MRSM RM3,000 setahun untuk yuran periksa saja.
Saya dulu mana ada yuran periksa. Yuran SPM adalah sekali seumur hidup. Ini tiap-tiap tahun bayar baju 2-3 ribu. Maksudnya nak masuk hantar anak sekolah menengah 15 ribu. Mana ada orang susah boleh masuknya. Jadi walaupun budak tu cerdik, walaupun dia sepatutnya layak masuk sekolah asrama penuh, mak ayah dia kata tak apalah nak, kamu belajar kat air putih je lah. Sebab tak mampu. Sebab itu saya marah. Sebab itu saya masih ada atas terak kerana wang itu ialah wang amanah untuk orang-orang susah. Kita pernah jadi susah. Kalau tidak kerana wang daripada rakyat yang lain yang bagi perkhidmatan pendidikan yang baik. Guru-guru besar yang ada yang nak rotan Najib tadi itu. Dulu tak macam ini sekarang. Sekarang sekolah kena kutip duit daripada ibu bapa untuk cetak kertas peperiksaan sebab peruntukan kena potong. Baik. Semua ni adik kakak dah tahu dah. Saya dah ulang yang sama. Yang adik kakak tak tahu ialah tengah kita duk kempen separuh mati 2-3 bulan ni sampai saya hilang suara. Kita ingat ke dia dah serik lah curi duit. Tak serik, curi juga. Setiap satu hari Najib berada di Putrajaya, maka setiap satu hari itulah wang rakyat akan hilang. 100 juta, 200 juta, 300 juta. Kita maghrib pukul berapa kat sini? 7.30. Minta 10 minit je lagi. Saya nak bagi gambaran awal skandal baru yang saya nak lanyak Najib dalam parlimen minggu depan. Saya tahu orang kampung kata Allah 1MDB ni YB, bising-bising 1MDB, orang tak faham. Yalah, kamu tak faham bila dia Najib saja susahkan. Biar saya ringkaskan cerita dia. Tahun 2011-2012, Najib umumkan 1MDB ini sebagai satu syarikat pelaburan strategik negara. Kononnya, syarikat inilah yang akan membolehkan tanah-tanah negara dibangunkan sehingga kita menjadi kaya raya. Dia pun bagi tanah-tanah strategik negara kepada 1MDB untuk dibangunkan. 2 tapak tanah yang paling strategik yang masih ada di Kuala Lumpur, dua-dua diberikan kepada 1MDB. Satu, 400 ekar yang sebelum ini ialah pangkalan udara Sungai Besi, lingkup melayang bagi kawan MDB tahun 2012. Yang lebih terkenal ialah tapak tanah yang berdekatan dengan Menara Berkembar Kuala Lumpur. Tanah yang betul-betul di sebelah Jalan Tun Razak. Kalau siapa yang biasa lalu ke Kuala Lumpur tu, ada satu tapak yang dikosongkan bersebelahan dengan Kelab Malam Zouk. Orang kampung tak tahu Zouk kot, tapi sebab Nilofa punya pasal mula faham pasal Zouk. Zouk ini ialah kelab malam yang berada di hujung tanah yang betul-betul di tengah-tengah Kuala Lumpur yang Najib ambil bagi kepada 1MDB tahun 2012-2013. Dia umum kat satu dunia ini akan dibangunkan, mendatangkan wang ratus ribu juta kepada kerajaan. Kemudian menjelang tahun 2014, kita dah tahu tembelang dia. Ambil wang, tanah tah ke mana, wang tah ke mana. Yang Sungai Besi, apabila dia diberikan tanah Sungai Besi, kerajaan juga bagi kepada 1MDB wang sebanyak 1,000 juta ringgit. Bukan 1,000 ringgit, Pakcik. 1,000 juta. Kalau suruh Rosmah kira 1, 2, 3, 4, 5 sampai 1,000 juta ringgit, Rosmah akan hilang gigi, kurus, rambut lurus. Tak habis lagi. Kira ni 1,000. Banyaknya 1,000 juta ringgit. Dia bagi kerajaan, bagi tanah 400 ekar, bagi wang grant 1,000 juta ringgit, 1 bilion grant. Dan juga 1MDB ambil pinjaman daripada tabung haji, duit kita 1.5 bilion, 1,500 juta, supaya kerajaan bagi syarat, nah ini kamu dapat tanah pangkalan udara 400 ekar, kamu ambil tanah ini, nah ini wang 1,000 juta. Nah ini tambah lagi wang tabung haji 1,500, supaya dengan 2,500 juta ringgit itu, maka 1MDB boleh memindahkan pangkalan udara
pergi ke Sendayan, naik taraf pangkalan udara dekat Batu Enam tu semua, dan seterusnya boleh membangunkan tapak pangkalan udara itu jadi bandar paling besar dekat Malaysia, nama Bandar Malaysia. Berapa orang pergi ke Sungai Besi akhir-akhir ini? Pejabat saya kat Sungai Besi, pejabat invoke, kita banyak-banyak tempat kita pilih Sungai Besi juga. Dekat dengan Sungai Besi. Wang 1,000 juta duit kerajaan hangus. Pinjaman daripada tabung haji 1,500 juta, entah ke mana. Pangkalan udara sekarang dah 2018, entah ke mana. Bila mari tahun 2015, 1MDB tak boleh bayar hutang, 1MDB buat apa? Dia jual tanah. Tanah ni orang bagi kat dia, suruh bangunkan, duit bagi. Duit hilang, tanah pun hilang, jual kepada satu syarikat swasta yang pemiliknya termasuklah syarikat daripada Beijing, milik Parti Komunis Cina. Sebab tu kalau tengok YBC Madun Teruntum, kesianlah kat Cina Kuantan ini. Cina Kuantan ni tak sama dengan Cina Beijing lah. Kesian dekat dia. UMNO kata, kamu jangan undi pembangkang sebab Cina Kuantan ni akan bunuh kamu. Dalam dia kata macam itu, dia juga bagi tanah kita yang paling strategik kepada syarikat daripada Beijing. Yang itu pun pakcik dah tahu. Yang pakcik tak tahu ialah pasal tanah di Jalan Tun Razak. Saya kata ada dua tapak tanah kan. Satu yang di pangkalan udara Sungai Besi, 400 ekar. Yang itu kita dah tahu dah melayang kepada syarikat swasta yang turut dimiliki oleh kerajaan Cina. Dah tahu. Yang orang Kuantan, orang Malaysia, yang Najib sekarang berdebar tunggu minggu depan ni ialah mengenai tanah yang sebelah tapak Zuk tadi itu, tanah yang betul-betul di tengah Kuala Lumpur, yang sekarang ini dibina menara paling tinggi dalam Malaysia, menara berjumlah 106 tingkat. Ingat tak kalau sekarang ini TV3, dia tak nak tunjuk dah menara berkembar tu. Kalau tunjuk menara berkembar, dia seolah-olah mengimbau kejayaan Mahathir. Najib pun tunjuk, nah, kamu ada menara berkembar tapi tak tinggi mana. Aku punya tinggi lagi, 106. Ingat dia tunjuk 106 tingkat menara yang bernama Exchange 106. Ini cerita yang saya nak beritahu. Tahun 2015, 1MDB dan Najib umumkan 1MDB telah berjaya mendapat pelaburan paling besar sebuah syarikat pemaju daripada Indonesia yang bernama Mulia. Kan Mulia Group ni yang buat bangunan itu. Kononnya dia umumkan tahun 2015 bahawa syarikat pemaju Indonesia bernama Mulia Group telah bersetuju melabur untuk membangunkan bangunan paling tinggi dalam Malaysia. Maka 1MDB telah berjaya menjual tanah di tapak itu pada harga 655 juta ringgit tahun 2015. Kita pun tengoklah. Dia buat tapak, dia buat bangunan, keluar berita. Hebatnya menara ini tiap-tiap 3 hari satu tingkat. Tiap 3 hari satu tingkat. Dan sekarang ini kalau di Kuala Lumpur memang betul dia dah lebih tinggi daripada menara berkembar Petronas. Dan dijangka akan siap pertengahan tahun 2018 ini. Saya tak terkejut kalau dia siap dulu sebelum Najib panggil pilihan raya. Najib nak tunjuk ni, tengok kehebatan aku, bangunan aku lagi tinggi daripada bangunan Mahathir. Cuma dia lupa satu benda, saya masih lagi hidup. Saya pergi semak kat belakang. Apa yang jadi pasal tanah ni? Ingat, tahun 2015, dia jual tapak itu kepada Indonesia pada harga 650 juta ringgit. Bulan 9 2017, lebih kurang 5 bulan yang lepas, kalau semak di bank, semak di pejabat tanah, tanah itu telah pun digadaikan kepada HSBC pada harga 2 bilion ringgit. Pelik. Kamu kata kamu jual tanah ni kepada Indonesia, Indonesia dah buat bangunan cantik semua, hebat semua. Macam mana tanah tu tiba-tiba digadaikan untuk 2 bilion ringgit? Maka semak dan semak, yang jadi dia begini Majid. Ini bisnes paling hebat yang hanya boleh berlaku di bawah Najib. Bayangkan, ini tanah kerajaan. Kerajaan pun bagi kepada 1MDB.
Dia tak payah bayar apa sangat pun. 1MDB pun jual tanah ini ambil duit 650 juta. Duit tu dia dah bayar hutang apa, dia joli apa, kita tak tahulah, habis 650 juta. 2 tahun kemudian, kerajaan Malaysia pergi jumpa Indonesia tu, kata, terima kasih no, dulu kamu bayar 650 juta. Nah, aku bagi balik. Tapi dia tak bagi balik 650 juta. Dia bagi 2,000 juta ringgit. Bagi balik kepada Indonesia. Siapa yang buat pinjaman itu? Pinjaman itu dibuat oleh anak syarikat milik penuh Kementerian Kewangan. Siapa yang tanggung hutang? Pakcik-makcik. Siapa yang dapat wang? Indonesia. Siapa yang dahulukan wang dulu-dulu? Indonesia. Jadi bila tengok ni, tak ubahlah macam kita ini jadi mangsa, seolah-olah Najib ni pergi pinjam duit dengan ceti. Ambil duit, ambil tanah, minta supaya ceti tu bagi duit dulu, 650 juta, dah 2 tahun, dah okey, nah ambil balik. Aku dah berjaya dapatkan pinjaman bank 2,000 juta, nah ambil balik kepada kamu. Saya tahu banyak lagi daripada itu, cuma saya nak akan ulas dan sembang dekat parlimen minggu depan. Jadi, yang amat berhormat pekan, kamu jangan pengecut ya, sila datang ke parlimen minggu depan. Kalau tidak, dia selalu tak ada kat parlimen. Saya dalam parlimen, yang amat berhormat pekan, yang amat berhormat pekan. Padahal tak ada orang pun, tak ada kat situ. Bercakap dengan kosong ya. Dia bukan pernah ada kat situ. Minggu depan datang parlimen. Saya akan tanya macam-macam, cuma saya nak ambil masa dalam, nak tutup ni, saya nak beritahu kat pakcik. Kalau adalah ketua kampung ni katakan ketua kampung UMNO ni, kita tahu tanah tu tanah rakyat, tanah surau, sebelah tu katakan, dia ambil tanah tu, tukar nama kat dia, kemudian dia ambil duit tu, orang dah bayar kat dia, dia kaya raya. Lepas tu 5 tahun kemudian, orang kampung kena kutip duit pula, pergi bayar pula kat dia. Sekali lagi, ketua kampung tu duduk kampung ni, orang akan campak masuk longkang tepi tu. Kamu ambil tanah rakyat, kamu ambil duit, jual, duit hilang. Lepas tu kamu pergi hutang lagi, bayar lagi kepada Indonesia untuk tebus tanah seolah-olah, tapi kamu bawa hutang 2,000 juta ringgit. Sebab itu saya kata, kalau kita tak jatuhkan Najib, duit kita bocor, tiris, hilang, lingkup, lesap. Jadi cincin Rosmah, jadi jam Rosmah, jadi rambut Rosmah. Duit itu akan hilang tiap-tiap hari. Jadi dia bukan lagi soal ini kerja orang politik untuk menang pilihan raya. Ini bukan lagi soal parti itu nak menang, nak kalah parti ini. Bukan soal Cina, Melayu, India. Ini soal tanggungjawab kita untuk jaga amanah kepada orang yang susah. Duit ni duit orang susah, bukan duit kita. Yang dah jadi menteri, itu cukuplah kamu ada, kamu nak ambil apa lagi? Kerana bila wang ini makin hilang, bila kerajaan terus diwariskan dengan hutang yang berlapuk dan tambah-tambah, akhirnya kerajaan yang ambil alih, baik yang Perdana Menteri itu daripada UMNO ke, Perdana Menteri itu daripada PAS ke, Perdana Menteri itu daripada Pakatan ke, Perdana Menteri baru akan pikul hutang macam pikul Rosmah. Besar hutang tu. Bila hutang besar, kita nak buat apa? Kita nak kutip cukai, makcik tak boleh, orang dah susah. Akhirnya kita kena potong. Potong belanja sekolah, potong belanja orang susah, potong belanja masjid. Maka akhirnya rakyat semua kena tanggung. Sebab itu menjadi tanggungjawab semua orang. Baik kamu rakyat biasa, baik kamu ahli politik, ustaz, cikgu, kaki tangan kerajaan, apatah lagi ahli parlimen seperti saya dan YB Fuziah. Tanggungjawab kita untuk kita hentikan Najib, keluarkan dia daripada pejabat Perdana Menteri. Sebab meletak dan mengekalkan dia samalah seperti kita letak seorang perompak untuk menjadi jaga duit kita di bank kita. Jadi insya-Allah malam ini saya sambung lagi. Terima kasih sahabat-sahabat dekat Tanjung Lumpur, dekat sini. Pilihan raya lebih kurang 7 bulan daripada sekarang. Saya berdoa yang Melayu, yang Cina, yang India, yang parti mana kita tolak ke tepi perbezaan. Kita mesti sama-sama letakkan kepentingan dan kebajikan anak kita, cucu kita, isteri kita, suami kita. Saya yakin kalau itulah niat kita, kita akan berjaya menumpaskan UMNO Barisan Nasional
dalam pilihan raya umum yang akan datang. Jadi bila itu berlaku, Saudara Anwar akan bebas 2 bulan daripada sekarang. YB Fuziah ada jawatan, semua yang lain ada jawatan. Saya hanya minta satu saja, tolong hantar saya untuk pergi kutip balik semua wang yang telah dicuri oleh menteri-menteri. Sebab itu, kita akan simpan Najib dengan Rosmah baik-baik dekat Hotel Sungai Buloh. InsyaAllah, bilik tu dah siap awal-awal dah. Supaya bila tak ada wang, kita tanya, Kak Mah dulu-dulu Kak Ros tu yang pemata yang 120 juta tu Kak Ros simpan kat mana? Kami nak balik. Jadi bila itu berlaku, saya yakin 5-6 bulan daripada sekarang, keadaan menjadi normal balik di negara ini. Maka saya ucap terima kasih. Kita pun dah nak maghrib. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pulangkan kepada Abang Wan. Reformasi! 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 Bebas, bebas! Bebas Anwar! Lawan! Patah! Okey, dijemput semua ambil gambar. Terima kasih kepada YB Rafizi Ramli dan jangan lupa malam ini di Taman Impian. Hari ini Rafizi hanya sempat cakap setengah jam saja. Malam ini kemungkinan 1 jam ya kita boleh dengar daripada Rafizi Ramli dan ramai lagi pimpinan yang akan bersama kita di Taman Impian. Jemput semua sekali. Terima kasih kerana sudi bersama untuk program pada petang ini. Okey, jemput bergambar. Duduk di bawah pun tak apa. Tak muak tak pentas, takut roboh. Jemput, saya pun nak bergambar.